إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان مصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان مصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ نور المصطفى نور المصطفى منبع الأكوان منبع الأكوان مصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى ملأ ونور المصطفى نور المصطفى سير الأكوان سير الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان هو المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين. Sambungan kitab Syama'il Rasulullah, muka surat
Masih lagi kita membaca hadis-hadis fasal yang kelima pada menyatakan akhlak kelakuan Nabi dan juga adabnya dalam memakai pakaian. Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'an bil amin. Katanya, dan seterusnya hadis, wa kana iza labisa jadidan a'ta khilqa thiyabihi miskinan thumma yaqul ma min muslim yaksu musliman min samli thiyabihi la yaksuhu illa lillah illa kana fi dhamanillahi ta'ala wa hirzihi wa khairihi ma warahu hayyan wa mayyitan. Seterusnya riwayat yang menceritakan, yaitu dan adalah Nabi SAW apabila baginda memakai akan pakaian yang baru, baju baru, maka ia akan memberikan kainnya yang lama itu. Disebut kain buruk, kain lama lah. Jadi apabila Nabi SAW dapat baju yang baru, maka baju yang lama itu dia akan bagi kepada orang miskin. Jadi Nabi SAW apabila memberikan pakaian yang dipakainya itu tidak seperti kita memberi pakaian yang kita dah pakai, berbeza. Tapi ala kulli hal boleh kita ikutlah apa yang Nabi buat tu. Bermaksud Nabi juga memberikan pakaian yang dia dah pakai kepada orang. Boleh ikutlah. Bermaksud kita nak bagi pakaian baru ke orang, oi sayang. Jadi kita pakai baju baru, kita bagi baju yang kita dah pakai pada orang. Pada zahir kita ikut Nabi SAW lah. Sebab riwayat ini begitu dia punya riwayat dia. Iaitu riwayat bila Nabi mendapat baju yang baru, maka Nabi akan berikan baju dia yang lama pada orang. Pada zahir dia begitulah. Tapi daripada hakikat dia sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Bermaksud lebih diinginkan oleh para sahabat baju yang Nabi pakai dengan baju yang baru. Itu maksudnya. Bermaksud kalau para sahabat diberi pilihan, baju yang baru Nabi beli ke ataupun baju yang Nabi dah pakai, sudah tentu baju yang Nabi pakai itu lebih lagi dimuliakan oleh para sahabat. Jadi Nabi bagi itu bukanlah jatuh nilai dia, tidak, tetapi Nabi bagi itu menambah lagi nilai baju itu. Bermaksud pada hakikat dia baju yang Nabi pakai itu lebih mahal daripada baju yang baru Nabi dapat. Kenapa? Sebab para sahabat memang diketahui sentiasa mengambil barakahnya Nabi SAW. Berebut-rebut masa itu benda yang beruntung lah. Kalau Nabi hadiahkan pakaian yang dia pakai kepada seseorang, maka itu satu kemuliaan yang sangat kepada sahabat. Jadi Nabi tak mengajar pun, Nabi tak ajar pun perkara-perkara barakah ni. Pada awal Nabi tak ajar pun barakah ni. Tetapi para sahabat dah faham sendiri, dan para sahabat melakukan tanpa bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak larang. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ketika mana Nabi awal-awal sampai ke Madinah, Nabi berhijrah, Nabi singgah di rumah sahabat Nabi Al-Ansar, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal di rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari. Itu yang dipilih oleh Nabi SAW berdasarkan
unta yang berjalan. Jadi Nabi bila sampai ke Madinah, orang Madinah pakat tarik unta tu. Masing-masing berebut-rebut supaya Nabi tinggal di rumah mereka. Jadi terlampau ramai yang berebut. Orang nak tarik. Akhirnya Nabi kata, biarkan unta ini berjalan sendiri. Dekat mana dia berhenti, itulah rumah yang aku akan duduk, Nabi kata. Maka berjalanlah unta itu sampai di hadapan rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tinggal di rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Dia duduk tingkat bawah, Sayyidina Ayyub Al-Ansari duduk tingkat atas, tingkat 2 bersama keluarga dia. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ayyub Al-Ansari tanpa bertanya dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ayyub Al-Ansari ketika dia memberikan makanan kepada Nabi, dia bagi makanan yang banyak. Kalau makanan untuk 2 orang, dia buat makanan untuk 5 orang pun makan. Kenapa? Sebab bila Nabi makan nanti, bila Nabi tak habis, Nabi akan pulangkan makanan tu balik. Dan Sayyidina Ayyub Ansari memang ternanti-nanti makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Lebihan makanan Nabi itu memang ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Ayyub Ansari. Tanpa dia beritahu Nabi SAW apa yang dilakukan. Jadi bila satu ketika Sayyidina Ayyub Ansari memberikan makan kepada Nabi SAW, tiba-tiba Nabi memulangkan makanan itu semula tanpa dijamah. Jadi malam tu dia rasa tak seronok sikit lah. Sebab selalu dia setiap malam mereka akan bersama keluarga dia memakan makan lebihan Nabi SAW. Mereka bergembira memakan lebihan Nabi. Dengan pahaman apa? Dengan pahaman mereka untuk mengambil barakah. Jadi mengambil barakah daripada Nabi ni dipahami secara semua janji macam tu. Tanpa Nabi suruh, tapi dia belajar. Jadi mereka melihat satu orang yang sangat mulia, satu orang yang sangat dikasihi Allah SWT, maka faham untuk mengambil barakah itu. Para sahabat berlumba-lumba mengambil lebihan wuduk Nabi tanpa Nabi suruh. Berebut-rebut ambil lebihan wuduk Nabi. Jadi bila seorang dah buat, berapa ramai yang buat. Kalau dalam hadis disebut taqatalu. Taqatalu ni berbunuh-bunuhan. Berbunuh-bunuhan makna bertolak-tolak betul lah. Macam orang kujub Haji Aswad kan. Kan berebut-rebut macam. Jadi kalau ada hadis menyatakan berbunuh-bunuhan, gambaran macam orang cium Haji Aswad tu lah. Bila berebut-rebut mengambil barakah daripada Nabi SAW, maka Nabi tak larang. Jadi Sayyidina Ayyub Ansari satu ketika diberikan makanan, Nabi pulangkan makanan itu tanpa diusir. Baru dia ditegur, ya Rasulullah, kenapa engkau tak jamah makanan pada malam ni? Kenapa? Nabi tanya. Apa masalah dia? Baru dia beritahu, ya Rasulullah, selama ini kami menunggu-nunggu lebihan makananmu ya Rasulullah. Kenapa? Nabi tanya. Kami satu keluarga mengambil barakah daripada lebihan makananmu ya Rasulullah. Nabi tak kata pun ini bid'ah syirik. Tak ada. Jadi barakah itu ada dalam Islam ini. Maka Nabi menjawab, kenapa dia tak makan? Nabi kata sebab dalam makan ini ada bawang. Jadi Nabi tak makan bawang mentah, tak makan bawang yang dimasak pun Nabi tak makan. Sebab dalam makan ini ada bawang, maka Nabi mengatakan, aku adalah seorang yang munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah seorang yang sering munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku adalah seseorang yang sering didatangi oleh para malaikat. Nabi kata, aku adalah seorang yang sering didatangi oleh malaikat, dan aku tidak mahu mengganggu bau mulut aku kepada para malaikat yang datang. Jadi malaikat ni makhluk yang suci dan sangat sensitif. Malaikat ni sangat sensitif. Mana makhluk yang sangat soleh, dan perkara-perkara makruh pun malaikat ini akan menjauhi kita.
Jadi malaikat akan datang kepada kita sekiranya kita melakukan amal-amal yang soleh. Malaikat akan datang kepada kita sekiranya kita baca Quran, datang. Setakat mana kita baca Quran dengan penuh tertib, datang dia. Dah habis baca Quran, dah mikirin kita dah merayau dah. Oh dari mana nanti kan ni? Orang tak tahu lah. Kemuliaan dah tak ada lah. Maka malaikat akan menjauhi kita. Jadi ketika mana kita majlis zikir, mudah-mudahan majlis ilmu macam ni malaikat datang. Sebab itu kalau majlis itu majlis yang dihadiri oleh malaikat, Nabi memberikan hak malaikat itu. Maka dia mengatakan, aku sentiasa datang malaikat, aku tak hendak bau mulut aku menyakiti malaikat itu. Maka dia tak akan datang. Sebab itu Nabi SAW amat menjaga kehormatan masjid. Sebab masjid itu akan tambah barakah sekiranya didatangi malaikat. Jadi macam mana datang malaikat? Kalau masjid itu makmur dengan amal ibadah, masjid itu ada halaqah-halaqah ilmu, masjid itu ada halaqah-halaqah zikir, masjid itu ada halaqah-halaqah baca Quran, maka datang malaikat. Sebab itu perhimpunan hari Jumaat Allah Ta'ala tambah barakat Jumaat itu dengan diperintahkan malaikat datang. Jadi hari Jumaat keistimewaan dia, malaikat datang sama menghadiri Jumaat itu dan mendengar khutbah. Malaikat itu dengar khutbah. Jadi kalau kita ada perasaan saugat, berganti-ganti lah khutbah. Ketak malaikat dengar apa nama macam pula baca tu, salah baca dan sebagainya. Jadi begitulah Nabi SAW. Sesuatu yang Nabi pakai itu sangat bernilai sebenarnya. Bahkan sesuatu yang Nabi sentuh pun, Masya Allah. Jadi ada seorang kanak-kanak dikatakan Nabi menyentuh kepala dia. Nabi sentuh kepala kanak-kanak tadi. Maka dikatakan tempat yang Nabi sentuh itu rambut tu tak beruban. Walaupun budak tu dah besar dewasa dah. Akhirnya rambut dia beruban. Tempat yang Nabi sentuh tu kekal hitam. Begitulah barakah dia. Ataupun kanak-kanak yang tak ada rambut, bila Nabi sentuh kepala dia, maka tumbuh dengan lambat. Lembek rambut dia. Sebab itu Musailamah Al-Kadzab ni dia mendakwa Nabi ya. Musailamah Al-Kadzab dia mendakwa Nabi selepas Nabi wafat. Dia mendakwa dia Nabi, dia nak kumpul penyokong dia. Maka orang tanya dia kepada Musailamah Al-Kadzab, wahai Musailamah, Rasulullah dulu di antara mukjizat dia, kalau dia sentuh kepala bayi yang tak ada rambut, tumbuh rambut. Orang beritahu dia, dan boleh lah, kata dia. Bawa sini anak budak. Maka dia bawa budak seorang. Dia bukan tak ada rambut langsung, dia ada rambut tapi tak lobek. Dia pun sentuh rambut. Kata riwayat, dia sentuh budak daripada ada rambut sikit, langsung gugur semua. Musailamah Kadzab. Ada lagi Musailamah Kadzab. Orang beritahu dia, maka dia kata zaman Nabi dahulu, dia kata zaman Rasulullah dahulu, kalau ada dekat Madinah Mekah ni, tak semua telaga dia air dia sedap, air dia tawar. Tak semua telaga dia air dia tawar. Macam telaga Zam-Zam, ada 2-3 telaga yang air dia boleh minum. Yang lain dia payau, arah ke masin-masin sikit, tak boleh nak minum. Macam air laut yang disuling, dia payau-payau. Di Sabang kata, zaman Rasulullah dahulu ada telaga yang air dia payau, tak sedap diminum. Maka Nabi ludah, maka dia jadi di antara telaga yang paling sedap untuk diminum. Itu yang sayang dia.
Tu yang saya nak, mana pihak berkuasa sana tak jaga tu, tak jaga telaga-telaga yang bersejarah tu, telaga-telaga yang bersejarah tu tak dijaga. Maka dan pun boleh buat kata dia. Maka ditunjuklah satu telaga. Telaga tu bolehlah minum sikit-sikit, tapi air tak sedap. Dia pun ludah. Daripada telaga tu boleh minum, langsung tak boleh minum. Bau kencing kaldai. Bau busuk telaga tu. Nak mengabarkan betapa penipunya Musailamah Kadzdzab ni kan. Tak ada, bukan tak ada barakah langsung. Jadi teruk benda-benda yang dia sebab dia mendakwa Nabi kan. Adapun Rasulullah SAW, Masya Allah, barakah. Sampai dia sentuh itu barakah. Apatah lagi baju yang dia pakai. Jadi maksud, walaupun Nabi memberikan baju yang dia pakai, tapi itu satu kemuliaan bagi orang yang dapat baju Nabi SAW. Ala kulli hal, selepas Nabi memberikan baju yang lama yang dia pakai baju baru, maka Nabi bersabda untuk menggalakkan kita bersedekah pakaian. Maka sabda Nabi, tiadalah daripada orang Muslim yang memberikan pakaian kepada orang Muslim daripada kainnya yang buruk. Mana kain yang buruk sekalipun. Kan kita banyak baju yang dah tak pakai kan. Tak pakai. Samlithiab, mana baju yang buruk. Walaupun kain yang buruk, padahal tiada yang memberi akan dia pakaian melainkan kerana Allah. Maksud kita bagi pakaian itu kerana Allah. Kita sedekah kerana Allah. Untuk menuntut redha Allah. Untuk menuntut keampunan daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau setiap amal yang kita lakukan, mestilah ada niat untuk menuntut redha Allah. Menuntut redha Allah itu lebih besar daripada kita menuntut pahala daripada Allah. Menuntut pahala daripada Allah boleh tak? Boleh juga. Tetapi lebih elok segala amal ibadat kita niatkan untuk mendapat redha Allah. Apa saja amal kita untuk dapat redha Allah, untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat redha Allah. Bukan semata-mata pahala dan sebagainya. Yang paling sempurna, yang paling baik, kita buat satu kebaikan untuk apa? Untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memberikan kain itu kecuali kerana Allah. Jadi kerana Allah ni, kerana redha, menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerana Allah, melainkan adalah ia di dalam di jaminan. Berada dalam jaminan Allah. Illa kana fi dhamanillah. Kecuali dia berada dalam jaminan Allah. Masya Allah, Allah jamin dia. Allah jamin dia. Jamin apa? Jaminlah. Allah Ta'ala jamin keselamatan maksudnya. Fi dhaman, apa maksud kita berada dalam jaminan Allah? Maksud dalam jaminan Allah bermaksud Tuhan jamin kita selamat. Itu maksudnya. Apalagi makna dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaman ni jamin. Dhaman dia kana fi dhamanillah. Dia akan berada dalam jaminan Allah. Jadi tidak ada jaminan yang paling kita harapkan daripada Allah kecuali jaminan keselamatan. Itu yang paling kita nak. Sebab kita tahu bahawa dalam alam barzah adanya seksa, di padang mahsyar adanya kesengsaraan yang dahsyat. Kita tak tahu siapa yang boleh jamin kita. Tak tahu. Amal kita belum tentu boleh menjamin. Entah diterima atau tidak amal kita. Kecuali Nabi yang menjamin kita. Sebab Nabi menjamin para sahabat. Tapi hadis ini memberikan fi dhamanillah. Dia berada di dalam jaminan Allah. Sekadar kita sedekahkan sehelai baju kepada orang dia pakai baju tu. Baju pula baju yang kita dah tak muat lah tu. Kita tak pakai kan, kita bagi maka orang pakai.
orang yang berhajat untuk pakai baju, kita bagilah kepada orang-orang yang berhajat pakaian kan. Dekat Palestin ke apa semua. Kau boleh sampai sana ni kan. Siapa-siapa dalam bab berpakaian. Jadi sedekah kepada orang ni banyak. Ada sedekah makanan, ada sedekah pakaian, ada sedekah duit. Banyak dia pencabang dia. Maka ini kalau sekiranya orang tu memberikan pakaian, maka Nabi mengatakan kana fi dhamanillah. Dia berada dalam jaminan Allah. Jadi, apa maksud jaminan Allah? Tidak ada jaminan yang boleh kita harap kecuali jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ketika mana kita berada di dalam sakaratil maut. Jaminan husnul khatimah. Jaminan kita keselamat kita di alam barzakh. Jaminan kita di padang mahsyar. Ya. Maka dia berada dalam jaminan Allah wa hirzih. Hirzih ni di dalam pemeliharaan dia, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ada sedikit kemuliaan dalam hati kita, sedikit sekelumitnya. Apa dia? Kita sebab tu bila kita sedekahkan baju dan sebagainya, kita niatkan nak menolong orang susah gitu. Dan ketika mana kita tolong itu, dalam hati kita perlu ada perasaan belas kasihan. Tu ada. Tak sama ya. Dia bukan sekadar kita beri macam tu, tak. Kita memberi sesuatu dengan perasaan kita. Sebab agama Islam ini dia bukan sekadar beri, tak. Sebab kalau sekadar beri, kalau orang tu beri dengan takabur, habis amal dia. Ada orang bagi dengan keadaan takabur, ada. Bagi juga sampai juga duit dia. Tapi ketika mana dia bagi dengan bangga. Kau berapa bagi? 10 dan 100 itu tak bagi. Walaupun saya cakap mungkin dah mati je. Tengok berapa? 10 dah mati dah. Kau tak tahu dia bagi nak tengok. Orang 100 bagi contoh. Jadi dia memberi itu dengan bangga. Maka tak ada nilai sedekah kita. Tak ada nilai sedekah kita. Jadi ketika kita bersedekah, yang pertama ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, bukan menunjuk. Kemudian kita ketika memberi itu, kita memberi dengan penuh rasa belas kasihan terhadap orang yang kita nak bagi itu. Masya Allah ketika itu. Di akhirat nanti orang memberi pemberian yang sama, katalah soleh baju. Ada orang beri soleh baju, nilai lebih kurang ya, dalam RM10, RM15, lebih kurang ya, katalah baju tu lebih kurang yang bagi. Tapi di akhirat nanti pahala dia tak sama di antara satu dengan lain. Si A diberikan pahala yang sangat besar. Si B sikit, C sikit lah pahala. Macam mana pula baju ni rasa sama ya nilai dia. Tapi diberikan pahala selain daripada keikhlasan, yang memberi itu penuh dengan belas kasihan rahmah, penuh tanggungjawab, penuh rasa kasihan belas terhadap penderitaan orang tu. Oh tu lagi besar. Dengan mudah-mudahan sampailah baju ni kepada orang dapat pakai kesian, pelarian ceria. Tak ada pakaian soju. Jadi kita sedekah itu dengan penuh rasa belas kasihan terhadap saudara kita. Jadi bila sampai pakaian itu kepada mereka dan digunakan pakaian itu di atas niat hati kita yang sebegitu, maka pahalanya sangat besar. Sangat besar. Bermaksud di situ ada sedikit tanggungjawab kita untuk kita memelihara saudara kita. Kita pelihara kehidupan dia, kita pelihara makanan dia. Kita ada niat, maksud kita untuk memelihara mereka. Itu niat kita. Maka memelihara mereka itu disebut hirz. Hirz ni memelihara.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kemuliaan kita itu. Jadi kemuliaan kita bukan sekadar benda itu kita keluarkan, kemuliaan kita datang daripada dalam hati kita. Ya? Macam orang terima tetamu, sama ya, orang nak keluar teh, lima buah rumah. Tetamu datang semua keluar teh, ataupun kita pergi 5 rumah. Mungkin dia gaya apa? Kita pergi rumah orang, air yang sama. Teh cukup lebar. Cukup lebar itu dia. Sama. Tetapi tuan rumah tu akan dapat pahala yang tak sama. Tak sama pahala dia. Rumah yang pertama, Masya Allah, dia mengalu-alukan kedatangan kita. Dia memuliakan kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, yukrim, muliakan tetamu dia. Jadi yang siim memuliakan tetamu dia. Yang ujung kali, cepatlah balik boleh datang yang dengan dia bagi air. Tapi tak berapa sangat memuliakan. Dia muliakanlah sekadarnya. Tapi hati dia tak apa ramai kita datang kan, cepatlah balik gitu kan. Dia punya hal lain berbanding dengan yang pertama tadi. Dia mengalu-alukan kedatangan kita. Maksud dia memuliakan kita. Masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala melihat tingkah laku kita. Jadi beruntunglah orang yang menunjukkan kemuliaan kepada saudara dia, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kita. Kemuliaan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini memberikan perumpamaan kebajikan yang kita lakukan amat sedikit. Baju yang kita tak pakai dah pun. Tetapi dengan niat kita untuk menjaga saudara kita yang tak ada pakaian, di situ ada sedikit kita ingin menjaga kehidupannya. Sikit soleh banyak lagi kehidupan dia yang susah, makan dan sebagainya kan. Kita hanya menolong sebahagian daripada kesusahan hidup dia, iaitu bagi baju soleh. Sedangkan keperluan hidup dia banyak lagi. Mungkin tak ada tampung kita, orang lain yang menampung. Kita hanya menampung segi pakaian dia. Bermaksud itu pun dikira kita ada memuliakan saudara kita yang susah. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita itu, dan Allah Taala mengira kita seorang yang mulia. Maka apa balasannya? Balasannya Allah Taala akan jaga dia. Sebagaimana kita jaga saudara kita sedikit sahaja, maka Allah Taala jaga kita dengan lebih banyak lagi. Sebab bila Allah Taala membalas kemuliaan kita, Tuhan akan balas dengan lipat kali ganda. Bukan seperti mana kemuliaan kita yang kita bagi pada orang. Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila membalas, Allah Ta'ala tak akan balas sikit-sikit. Allah Ta'ala akan balas berganda-ganda. Maka yang pertama Nabi mengatakan, kana fi dhamanillahi, adalah dia berada dalam jaminan Allah, jaminan keselamatan. Wa hirzih, di dalam pemeliharaan, dipelihara oleh Allah SWT. Wa khairihi, dan dalam kebajikan. Sebab itu sentiasa ulama menyebut bersedekah ini mendatangkan banyak kebaikan. Bersedekah ini mendatangkan banyak kebaikan. Di antara kebaikan sedekah memanjangkan usia kita. Di antara kebaikan bersedekah diberikan kita kelapangan dalam hidup kita. Di antara kebaikan sedekah diberikan kita kesembuhan pada penyakit kita. Sebab itu ulama kalau sakit sedekah. Kenapa? Sebab kita orang Islam, kita bermuamalah dengan Tuhan kita. Kita bukan bermuamalah seorang kita. Setiap tingkah laku kita, kita bermuamalah dengan Tuhan kita. Macam orang kerja kat pejabat. Orang cukup pejabat, kenapa dia bersungguh-sungguh buat kerja? Sebab setiap kerja dia tahu ada orang nilai dia. Bahkan awal-awal masuk, dia dah beritahu dah. Kau kerja sini ada juru nilai.
Ada penjuru nilai. Jadi dia pergi buat kerja. Sebab ada tu orang nilai dia. Orang tiba-tiba dinaikkan pangkat. Kita ayolah, ada orang tengok sana. Orang dia pun tambah lagi. Apakah kita lebih yakin kepada ketua yang jaga agensi kita, atau kita lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah Taala nilainya lebih tepat lagi daripada orang menilai kerja kita. Jadi orang menilai kerja kita, maka diberikan pelbagai kemudahan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai kerja kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut macam tu. Setiap kebaikan kita, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud itu dah tunjukkan kebaikan. Sebab apa? Sebab muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muamalah kita dengan Allah. Memang kita nak tunjukkan amal kita kepada Allah. Tidak jadi satu kesalahan. Yang tak boleh kita tunjukkan amal kita pada manusia. Itu yang tak boleh. Tapi kalau nak tunjukkan amal kita kepada Allah, silakan. Ya Allah, aku nak buat baik, ya Allah. Kalau kita buatlah. Dia nampak. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita, wa khairihi. Tuhan akan membalas kebaikan kita itu. Ma waraha. Dan dalam kebajikan selama ia menutup akan aurat muslimin. Ma warahu hayyan wa maitan. Dia kata maksud di sini, selama mana dia menutup aurat muslim yang hidup dan juga yang mati. Dengan syarat dia menjaga aurat, menjaga aib. Mana kebaikan kita itu akan terbatal. Sekiranya kita memburuk-burukkan orang Islam, kita buat baik. Sebab itu amal kita diberikan banyak kebaikan, tetapi jangan kita lupa bahawa ada juga dosa kita yang membatalkan amal kita. Salat, sedekah, puasa, baca Quran, amalan yang sangat besar nilai dia. Tapi jangan lupa bahawa ada amal yang boleh membinasakan amal itu. Salah satu itu mengumpat. Banyak amal kita, tapi sama kita juga mengumpat orang, maka habis terbatal amal kita itu. Jadi walaupun amal itu besar, maka Nabi letakkan syarat. Selama mana ia menutup aurat orang Islam, dia kata. Jadi kalau kita mengumpat, habis amal kebajikan kita. Kita sedekah banyak dekat orang, tapi amal kita terbatal, terhapus dengan kesalahan dosa yang lain kita lakukan. Dan seterusnya, wa kana lahu firashun min udmin hashwuhu lifun tuluhu dhira'ani aw nahwuhu wa 'arduhu dhira'un wa shibrun aw nahwuhu wa kana lahu 'aba'atun tafrushu lahu haythu ma tanaqqala tusanna taqaini tahtahu. Dan adalah Nabi SAW itu firashun, ada tilam. Firash ni sama ada tempat duduk ataupun tempat tidur. Firash ni tempat duduk pun boleh. Mana firash ni dia lebih tebal, dia bukan sekadar kain dah. Firash ni dalam tu mungkin ada kapel, ada kabu, tu firash nama dia. Firash ni satu alih yang tebal lah, maka nama dia firash. Di sini disebut tilam. Min udmin, yang dibuat berkulit yang merah, yang telah dimasukkan dalamnya leaf. Kalau tilam tu mesti dalam tu sama ada letak kapeh, yang ni dia letak sabut. Sabut macam mana? Bukan sabut kelapa lah. Pada masih tak ada kelapa kan. Leaf yang mana dalam kulit itu ada leaf,
Kan lift kita naik kan. Lift ni sabut yang halus daripada kulit kayu yang halus. Jadi zaman Nabi pun dah ada teknologi sabut ni kan. Masuk sabut ke dalam tilam, maka tilam tu jadi selesa sikit nak duduk. Panjangnya 2 hasta. Hasta kan. Ni hasta ni. 2 hasta sejengkal. Taklah panjang mana. 2 hasta. Panjangnya 2 hasta. 2 kali hasta. 2 hasta lebih kurang. Lebar meja ni lebih kurang. Tempat duduk Nabi lah tu. Panjangnya 2 hasta atau seumpamanya. Dan lebarnya 1 hasta sejengkal atau seumpama, lebih kurang Nabi itu. Dan adalah bagi Nabi SAW itu aba'ah. Kalau orang pergi Mekah boleh aba'ah. Aba'ah di sini ditulis apa? Baju kelawar. Aba'ah ni baju luar. Dia kalau imam-imam pakai jubah kan ada satu lagi jubah luar kan. Kadang boleh masukkan tangan dekat apa tu, dekat lubang tu. Orang pakai aba'ah. Macam baju kelawar lah. Tapi jangan kita bayang macam baju kelawar perempuan pakai tu. Maksud baju luar. Kalau kita perasan, kalau imam-imam dia pakai baju yang dekat Mekah orang Bali tu, jubah yang luar, kadang-kadang dia tak masukkan tangan pun, dia letak kat bahu je. Dia letak kat bahu je. Tangan dia tahu. Kadang-kadang orang masuk kat tangan dalam lubang tu. Itu dah buat aba'ah nama dia, aba'ah. Kita nak sebut apa tu, jubah apa nama tu. Itu adalah aba'ah nama dia, pakaian luar. Aba'ah. Maka Nabi ada, dan bagi Nabi ada aba'ah. Dia terjemah baju kelawar kan. Wa kana aba'ah tafrushu lahu haitsuma, dan dihamparkan baginya ke mana ia berpindah. Jadi mana aba'ah tu boleh dijadikan tempat alih. Satu ketika dijadikan baju, satu ketika boleh dijadikan alas. Dan dihamparkan ke mana ia berpindah, dan dilipatkan 2 lapis di bawah tempat duduknya. Kemudian wa kana yanamu 'alal hasiri laisa tahtahu syai'un ghairuhu. Dan adalah Nabi SAW terkadang ia tidur 'alal hasir. Ini semua istilah-istilah bahasa Arab. Tidur di atas hasir. Hasir ni apa? Hasir ni sejenis tikar. Laisa tahtahu syai'un ghairuh. Padahal tiada di bawah ni sesuatu yang lain daripadanya. Maksud tikar yang nipih lah. Terkadang Nabi tidur dekat tikar nipih. Kalau kita, tikar apa? Tikar mengkuang. Mungkin macam tu hasir ni. Tidur di atas tikar, tiada di bawah sesuatu. Mana tikar yang nipih, tak ada sesuatu. Kita kalau tikar yang macam kapet tu pun, rendah tu. Yang kapet yang murah tu lah. Kapet tambal 30 tu kan. Yang murah tu, yang alih-alih tu kan. Sadap dia tidur lah. Ni hasir ni dia lebih nipih lagi. Dia tak ada rasa macam tilam, kasam. Kalau kita kiaskan macam tikar mengkuang lah. Tidur di atas tikar mengkuang. Bermaksud koreh. Kalau kita punya kapet yang apa ni, tu tikar lembut. Ini hasir ni bermaksud macam tikar. Tak ada sesuatu, tak ada tilam. Bermaksud kadang-kadang Nabi tidur di atas itu sahaja. Betapa tawaduknya Nabi SAW. Betapa zuhudnya Nabi SAW. Nabi tak kisah. Terkadang ada firash.
Firas ni tilam yang lebih tebal macam tadi. Tapi terkadang tak ada tilam, di atas tikam macam tikam mengkuang pun jadi juga Nabi tidur. Maksudnya Nabi tak pilih. Begitulah keadaan kehidupan Nabi SAW. Sangat sederhana. Wa kana min khuluqihi tasmiyatu dawabihi aw silahihi. Saya terus terjemah. Dan di antara akhlaknya, khuluq ni akhlak, tabiatnya, di sini disebut perangainya. Di antara akhlaknya, di antara sifatnya, di antara perangainya. Apa dia? Tasmiyatu dawabi. Nabi akan beri nama binatang tunggangan dia. Nabi bagi nama. Jadi kita pun boleh bagi nama kepada binatang gitu. Jadi sunnah Nabi. Ada kucing bagi nama. Ada kambing bagi nama. Jadi kalau Nabi itu dawab ni adalah binatang tunggangan. Atau binatang lah. Atau binatang tunggangan Nabi bagi nama. Unta Nabi daripada Mekah ke Madinah tak salah nama dia Quswa, unta tu. Jadi setiap unta Nabi ada nama dia. Setiap kuda Nabi ada nama dia. Apa lagi? Ausilahihi atau senjata dia. Nabi bagi nama, pedang ni nama dia. Maka sahabat yang lain pun ikut sama. Siapa ingat pedang Sayyidina Ali apa nama dia? Tak ingat? Kurang baca. Tak ingat pedang Sayyidina Ali? Tak ada? Bukan Zulfaqar ke? Nabi punya. Jadi setiap senjata itu ada nama dia. Wa mata'i, dan barang-barang Nabi ada nama dia. Nabi bagi nama-nama. Jadi bila kita bagi nama kepada barang-barang ni, kita niatkan sunnah Nabi. Kita bagi nama kereta kita tu. Motor Vespa kita ada nama. Motor Honda Capcay kita ada nama. Niat sunnah Nabi, dapat pahala. Dapat pahala. Sebab apa? Ikut Nabi. Nabi bagi nama, kita pun ikut. Dapat pahala. Dan adalah wa kana ismu rayatihi al-iqab. Dan adalah nama panji-panji. Nabi ada panji-panji dia. Panji-panji ni apa? Rayah ni, panji-panji ni Nabi akan bawa kita ke perang. Panji-panji ni bawa kita ke perang, ada panji-panji. Rayah. Nabi ada panji-panji, nama panji-panji itu al-iqab nama dia. Wasmu sayfihi alladhi yashhadu bil hurub Zulfiqar. Zulfiqar sini. Salah saya. Pedang Nabi. Dan nama pedangnya yang dibawanya hadir dengan dia pada ketika pergi perang Sabil, Zulfiqar. Yashhad bil hurub. Nabi sentiasa bersama dia, pedang dia nama Zulfiqar. Wa kana lahu sayfun yuqalul mikhdam. Nabi juga ada pedang. Nama dia Mikhdam, nama dia. Wa akhar yuqaluhu rusub. Ada lagi pedang yang lain, nama dia Rusub. Wa akhar yuqalu lahu al-Qadib. Ada lagi pedang yang lain, nama dia Al-Qadib. Wa kanat qabdatu sayfihi muhallatun bil fiddah. Dan adalah tempat pegang pedang Nabi itu dihiaskan dengan perak. Jadi hadis ini menceritakan bahawa di antara kesukaan Nabi memberikan nama-nama pada binatang, memberikan nama
pada senjata, bahkan barang-barang ni pun Nabi berikan nama. Jadi kalau kita beri nama, kita niatkan ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Kita bagi nama. Kemudian wa kana yalbisul mintaqata minal udmi fiha salasu hilaqin min fiddatin. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai tali pinggang daripada kulit yang merah yang disamak, dan padanya 3 lingkaran daripada perak. Jadi ini hujah bahawa lelaki boleh pakai perak. Perak boleh pakai, emas tak boleh. Seterusnya wa kana ismu qausihi al-katuma wa ja'batihi al-kafur, dan adalah nama busur panah Nabi, nama dia al-katum. Kita boleh ambil nama-nama ni, letakkan lain pula. Nabi letakkan panah dia al-katum. Kita dah senang faham pula buah nama dia al-katum. Wa ja'batihi, dan nama tempat panahnya. Ja'bah ni tempat panah, tempat busur tu. Yang busur tu qaus. Tempat panah pun ada nama dia. Tempat panah itu, tempat anak panah itu diberikan nama al-kafur. Wa kana ismu naqatih quswa, yang disebut tadi. Dan adalah nama untanya quswa ataupun quswa. Baca dengan hamzah atau tanpa hamzah. Quswa, unta dia. Unta itulah yang Nabi naik daripada Mekah ke Madinah. Ketika mana para sahabat menarik unta tu, Nabi kata, biarkan quswa ini berjalan sendiri, dan dia akan berhenti di rumah yang mana aku akan menginap. Dan untanya bernama quswa, iaitu yang dinamai baginya adha. Adba. Wa kana ismu naqati quswa wa hiya allati yuqalu laha udba. 2 nama unta tu. Unta Nabi itu quswa pun nama dia, dan terkadang Nabi panggil dia udba. Unta pun ada 2 nama. Macam orang ada 2 nama kan. Nama kat Asia lain, dekat kampung lain orang panggil. Jadi nama IC orang tak tahu dia. Ada 2 nama kan. Jadi Nabi memberikan 2 nama pada unta dia. Nama dia quswa, tetapi dipanggil adba. Wasmu baghalatih, nama bagal dia. Bagal ni apa? Bagal ni adalah percampuran di antara kuda dan kaldai. Maka bagal namanya. Jadi saya biasa tengoklah bagal ni dekat negara Arab. Dekat negara Arab, kuda pun biasa, kaldai pun biasa, bagal pun biasa. Tapi bagal ni, jadi bagal ni kacukkan di antara kuda dan kaldai, maka lahir bagal. Di bagal ni dia lebih besar pada kaldai. Kaldai walaupun dia binatang yang kecil, tapi kaldai ni kuat, taat, apa lagi? Kaldai ni kalau kita tengok dia mengelak macam putih kaki tu, tetap dia elak. Punya semangat kaldai ni. Dia kalau mengelak tu dia elak kecil je.
Maksud dia kuat lah walaupun dia kecil. Tapi bila kuda dikacukkan dengan kaldai, keluar baral. Baral ini besar dan dia lagi gagah. Baral ni gagah, kuat. Dia campur kaldai dengan kuda. Dan Nabi ada binatang tunggangan baral. Wasmu baglatih. Nabi ada kenderaan baral. Nama dia Dal nama dia. Dal. Wa kana ismu himarihi, dan Nabi juga ada kaldai. Kaldai yang kecil pun ada. Baral yang besar pun ada. Satu ketika Nabi pernah naik kaldai sampai pada ketua munafik. Ketua munafik siapa nama dia? Ubay kan? Ubay bin Salul kan? Sampai kepada kumpulan ketua munafik. Jadi ketua munafik ni Ubay bin Salul, dia memang dia iri hati dengan Nabi lah. Dia iri hati dengan Nabi. Jadi bila Nabi sampai ke situ, maka dia menghina Nabi, tapi tak direct. Dia hina kaldai Nabi. Dia hina kaldai Nabi. Dia kata, kau tepi sikit lah, jangan dekat-dekat dengan aku, dia kata. Sebab kaldai kau bau busuk bau kaldai kau busuk. Dia nak mengangkat diri dia lah. Bila dia duduk dengan Nabi SAW, dia kata, tolong jauh sikit kaldai ni, busuk. Dia nak mengangkat diri dia lah. Jadi sahabat Nabi rasa terhina lah. Nabi tak jawab. Jadi Ubay dia kata, dah, jauh sikit. Busuk, kaldai ni busuk. Dia masukkan kaldai yang Nabi tonggang. Maka naik marah sahabat. Dia kata, kaldai ni lagi wangi pada bau badan kau. Badan kau lagi busuk pada kaldai. Jadi sahabat jawab lah kan. Dia tak hina Nabi, dia hina kaldai Nabi, tapi dia rasa para sahabat. Itu seperti menghina Nabi juga. Sahabat pun kata, dah, kaldai ni lagi wangi pada badan kau. Lepas tu penyokong Ubay pula dah berkelahi dua tu. Maka turun ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mendamaikan bila ada dua orang berkelahi, walaupun dengan orang munafik. Jadi Nabi ada kaldai dia, dan nama dia Ya'fur. Wasmu syatih, kambing pun ada nama juga. Syat ni kambing biri-biri. Nabi juga memiliki biri-biri, dan diberi nama wasmu syatihi allati yashrabu min labaniha, dan nama biri-biri yang Nabi minum susu daripada dia. Nama dia Ainah. Seterusnya, wa kana lahu matharatun min fakharin yatawaddau fiha wa yashrabu minha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matharah ni tempat suci, macam besen ke apa kan. Matharah ni tempat Nabi bersuci. Min fakharin, daripada tanah. Mana macam Belangor lah, tempat suci. Nabi ada matharah. Matharah ni besen untuk Nabi menyuci, ataupun untuk Nabi berwuduk bokeh. Min fakharin, yang dibuat daripada tanah. Matharah ni tempat itu Nabi gunakan yatawadda fiha, Nabi gunakan untuk berwuduk. Wa yashrabu minha, dan Nabi gunakan bekas matharah itu untuk Nabi minum juga.
Kemudian fayursilun nasu auladahum as-sighar alladhi qad aqalu fayadkhuluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yudfa'una anhu فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وجسادهم يبتغون بذلك البركة. Jadi bermaksud zaman sahabat dulu lagi dah mereka memuliakan sesuatu alat yang pernah digunakan oleh Nabi SAW. Jadi sampai sebegitu sekali para sahabat ini memuliakan Nabi SAW. Apa sahaja barangan yang pernah Nabi guna, ini bukti bahawa adanya barakah. Apa dia? Iaitu Nabi adanya tempat untuk Nabi berwudu yang dibuat daripada tanah. Dan terkadang Nabi minum air di dalam bekas tersebut. Maka menyuruh manusia akan segala anak mereka yang kecil yang telah berakal itu. Maka masuk mereka itu kepada Rasulullah SAW. Ini zaman Nabi lagi. Masuk mereka itu kepada Rasulullah SAW. Maka tiada ditolakkan mereka itu daripadanya. Bermaksud tidak ditegah. Jadi maksud orang Madinah ni disuruh anak-anak yang kecil ni pergi kepada Nabi SAW. Ya? Masuk rumah Nabi tak ni? Menyuruh segala anak mereka yang kecil, maka masuk mereka kepada Rasulullah. Masuk kepada Nabi SAW. Sama ada rumah atau satu tempat Nabi berada di situ. Sama ada masuk rumah Nabi ataupun suatu tempat yang Nabi berada di situ. Sebab dia tak sebut tempat ni rumah dan sebagainya. Tetapi keadaan Nabi berada pada suatu tempat. Jadi maksud pada zaman Nabi ini, bila Nabi berada pada suatu tempat, maka mereka mengambil peluang supaya anak-anak mereka itu duduk bersama dengan Nabi SAW. Macam kita lah, datang tuan guru semua bawa anak. Ambil barakah. Jadi zaman Nabi dah begitu dah. Fayadkhuluna ala Rasulillah. Jadi pahami para sahabat itu supaya anak-anak ini masuk, supaya duduk dengan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fala yadfa'una anhu. Nabi tak tolak, Nabi tak halang. Nabi tak keluar tak. Nabi tak tolak pun. Nabi biarkan kanak-kanak itu masuk. Fa idza wajadu fil matharah. Nabi tidak tegah daripada masuk kepada Rasulullah. Maka apabila mendapat mereka itu di dalam bejana tempat mengambil wuduk itu. Apa lagi? Dia masuk pada tempat Nabi, sama ada rumah ataupun tempat Nabi duduk. Kemudian mereka melihat matharah itu. Matharah itu sahabat tahu, itulah tempat yang Nabi berwuduk dan minum. Bokeh tempat Nabi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Disuruh anak-anak ini pergi minum. Maka dan Nabi tak halang. Sebab Nabi tahu yang datang ingin mengambil barakah. Dan Nabi mengetahui para sahabat yang inginkan sesuatu daripada Nabi SAW. Sehingga Nabi membagikan rambut dia. Kalau Nabi bertahalul dekat Mekah, Nabi mengetahui para sahabat menginginkan rambut dia. Bahkan Nabi siap beritahu lagi, bila para sahabat minta rambut Nabi yang tahalul itu, masing-masing pakat minta, maka Nabi bagi. Bahkan sampai Nabi dalam riwayat mengatakan, dah yang belakang pun dapat yang ini, bagi yang belakang mana. Sampai tahu macam itulah. Ya. Nabi mengiyakan barakah sesuatu daripada jasad dia. Maka kanak-kanak jadi masuk. Maka dia dapati adalah matharah.
Mereka mendapat mereka dalam bejana tempat mengambil wuduk itu, apa dilakukan? Dalam bejana nampak ada air. Dan mereka yakin bahawa air itu sudah pasti pernah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun air dalam pakaian itu mungkin Nabi pernah berwuduk. Nabi pernah sentuh dia. Apa dilakukan? Maka meminum mereka itu daripadanya. Disuruh anak-anak tadi minum bekas, yang mana bekas itu Nabi berwuduk di situ, Nabi minum. Anak-anak tu pergi berebut minum situ bekas itu. Apa dilakukan? Dan menyapu mereka itu daripada air itu ke atas segala muka mereka. Mereka ambil wuduk tak? Apa maksud nak ambil air basuh muka? Mana ada wuduk basuh muka? Dia tak ambil wuduk. Air itu minum dan sebahagiannya ambil buat sapu. Bermaksud ambil barakah saja. Ataupun istilah tabaruk. Menyapu mereka itu pada air itu ke atas segala muka mereka itu dan ke atas jasad mereka. Kerana mengambil mereka itu dengan itu akan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan jelas. Sebab itu sebagian para sahabat mengambil barakah Nabi sehingga dikatakan ludah Nabi ini tak pernah sampai ke tanah. Tak pernah sampai ke tanah. Bahkan Nabi bila nak berludah, sahabat bukan siapkan bekas cawan tak. Bila Nabi nak berludah, mereka tadahkan tangan supaya Nabi ludah kat tangan dia. Bila Nabi macam nak ludah lah, kita Ustaz pergi bilik air lah. Suruh pergi bilik air kan. Pergi bilik air. Ataupun ambil bokeh dia. Kalau tak bokeh tu pandang mentak kan. Allah pada kita letak. Rasulullah bila nak berludah bukan bokeh ni tak, tapak tangan dulu. Berebut, ya Rasulullah, sini ya Rasul. Dan bila Nabi ludah, apa dilakukan oleh para sahabat? Terus disapu dekat badan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ludah dia wangi, dia kata. Ludah tu imam jangan. Nabi ni semua wangi. Tak ada satu pun. Bahkan setengah ulama mengatakan tidak ada najis. Tidak ada najis daripada Nabi SAW. Tak ada najis. Koncing Nabi tak najis. Sebab itu ada sahabat Nabi yang terminum, bukan sengaja minum, terminum koncing Nabi SAW. Sengaja minum tak ada. Yang sengaja minum darah Nabi. Darah bekam Nabi itu ada sahabat yang sengaja minum. Dia sengaja minum. Jadi Nabi bila dah berbekam, dia surah Nabi bekam. Jadi bila dah bekam, mungkin dah setengah secawan ke, darah, Nabi suruh sahabat tadi, darah ini kau pergilah campak mana-mana, dia kata. Tempat yang orang tak jumpa, kata dia. Nanti orang buat macam-macam darah ni. Nabi suruh sahabat ni tadi, kau pergi hantar darah ni pada satu tempat yang orang tak jumpa dah. Jangan bagi dia orang, kau simpan mana-mana yang orang tak jumpa. Jadi besok Nabi tanya, darah semalam macam mana? Dah selesai. Dah simpan. Mana? Takkan orang takkan jumpa dah, dia kata. Jadi Nabi kata, kau makan ke tak? Di cara jawab tu Nabi kata barangkali kau makan darah. Dia pun senyum, ya Rasulullah. Sahabat tu minum darah tu. Maka Nabi kata tidak akan disentuh api neraka. Jasad engkau tidak akan disentuh api neraka. Jadi sahabat yang minum darah Nabi tu bila ditanya apa jadi dia? Dia kata dia jadi sehat. Dia jadi kuat, sangat kuat tu badan dia. Tu sahabat yang sengaja minum darah Nabi. Sahabat yang tak sengaja minum kencing Nabi, itu tak sengaja. Sahabat Nabi perempuan, dia mata dia tak apa nampak sangat. Nabi pernah tidur dekat rumah dia. Jadi kita kena tahu bahawa di antara khususiat Nabi, bukan pada kita, khususiat Nabi boleh bersendirian dengan seorang perempuan. Sebab kisah tu Nabi pergi pada seorang perempuan dah tua dah pun. Dan Nabi tidur kat rumah tu. Dan di bawah
katil orang perempuan tadi ada tompet koncing. Dan Nabi koncing buat tompet itu, Nabi letakkan bawah katil. Maka Nabi balik. Bila Nabi balik rumah, baru teringat tompet koncing tu dia tak buang. Keesokan harinya Nabi datang, Nabi tanya, bokeh yang sini mana pergi ya? Jadi yang perempuan ni tak apa nak nampak apa nak. Ya sah, dah minum, kata dia. Jadi perempuan tu dah minum kencing Nabi. Dan dia tak tahu pun tu kencing Nabi. Itu sebagai dalil bahawa kencing Nabi ni bukanlah macam kencing biasa kan. Dia tak dapat pelito kalau kencing sekali kono, tahu itu juruek, tahu lah kan. Dia tak tahu, habis diminum. Itu sebagai dalil bahawa kencing Nabi bukan seperti kencing biasa. Dah habis minum ya Rasulullah. Maka Nabi kata, semoga baik, khair insya-Allah. Mudah-mudahan baik, Nabi kata. Jadi bila ditanya orang perempuan tadi, sepanjang hidup dia tak pernah kono sakit perut. Sebab kencing Nabi. Yang terakhir, najis Nabi. Najis Nabi ni. Ada cerita tentang najis Nabi. Macam mana dapat cerita najis Nabi pula? Sebab ada seorang sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni ada yang polik-polik. Sebahagian dengar apa yang Nabi nasihat, apa yang Nabi tunjuk ajar. Ada sahabat Nabi dalam ramai-ramai tu terniat dan nak tengok najis Nabi. Dalam ramai-ramai tu ada jenis sahabat yang nak tengok najis Nabi ni macam mana. Sampai macam tu. Tapi mana kata cerita tu dia bagi kita tahulah betul. Maka ada seorang sahabat Nabi, dia punya niat. Niat dia apa? Dia nak tengok najis Nabi macam mana. Polik. Maka dia ikut Rasulullah. Jadi Nabi bila nak qada hajat, buang air basah, Nabi akan pergi ke samak-samak, ke hutan, balik-balik batu. Nabi nak qada hajat kan. Maka dia ikut ke belakang. Dia ngintai. Jadi bila Nabi dah beredar, dia pun pergi. Tak jumpa. Yang ada bau kasturi. Tak jumpa. Kali kedua pun macam tu juga. Dia tahu Nabi nak qada hajat, dia pun ikut. Nabi tak perasan. Nabi dah selesai, dia pergi cari tengok. Tak jumpa. Yang ada bau kasturi. Dah 3 kali baru dia jumpa Nabi SAW. Sebab polik tak jumpa. Maka dia, ya Rasulullah, dia ceritalah. Aku pernah ikut engkau, dia kata. Dan minta maaf, tujuan aku nak tengok najis engkau, dia kata. Maka Nabi kata apa? Najis aku telah ditelan oleh bumi, dia kata. Tidaklah Nabi buang air basah, kecuali bumi telan dulu. Kenapa? Bumi nak ambil barakah daripada fadilat Nabi SAW. Bumi dah ambil dulu fadilat dari barakah. Yang ada wangi, bau wangi. Jadi situ ulama mengambil pendapat bahawa sesuatu lebihan daripada tubuh badan Nabi tidak najis. Tidak najis. Sebagian ulama pendapat macam itulah. Adanya barakah daripada Nabi SAW. Wallahu ta'ala pasal ke-6 akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.